Tapi saya nak sebut sorat ni sekadar yang terima daripada kita, yang kita terima, disebut kata mereka menerima daripada beberapa sumber yang bertujuan untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan kerajaan Tebuk Atap, istilah Haji-Hadi, ataupun yang kita duk guna kerajaan Pintu Belakang, ataupun secara tepatnya adalah kerajaan yang mereka namakan mereka itu sebagai Pakatan Nasional, Perikatan Nasional, dan kita tak tahu status Perikatan Nasional itu macam mana, gabungan parti-parti ke, macam Barisan Nasional ke, Perikatan Nasional plus dengan apa sebelum ni apa ummah ke apa, wallahu a'lam. Itu jadi tujuan sorat tu secara umumnya kita melihat sorat tu bertujuan untuk membela keabsahan kerajaan Tebuk Atap, yang istilah yang digunakan sendiri oleh yang berhormat Tuan Yang Terutama Haji Abdul Hadi Awang. Itu yang pertama. Makna sumber dia, kalau tuan-tuan tanya dia mai daripada mana, kita kata dia mai daripada pelbagai sumber. Sebahagiannya minta pengesahan dan sebahagiannya minta untuk diterjemahkan. Lawyer Amirul terus duduk di sini dengar Ustaz untuk jadi kuasa hukum kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sorat ni mengandungi 7 muka surat. 7 muka surat. Dia bermula dengan tajuk, lepas tu mula dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Surat ni pun dah mula tular. Alhamdulillahillazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadihil khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina wa imamina ar-rahmatul muhdah was-sirajul munir. Bentuk ni, bentuk muqaddimah ar-rahmatul muhdah was-sirajul munir ni, wa ni'matul musdah ni, ini adalah bentuk yang sering digunakan oleh Ustaz Haji Abdul Hadi Awang. Apa kandungannya? Dia mula lebih kurang 3 muka surat. Yang pertama, dia menceritakan tentang sejarah Malaysia, yang tak susah pun untuk tuan-tuan ingat. Siapa yang rajin ikut ceramah Haji Abdul Hadi Awang, kita tahu itulah bentuknya yang dia ceramah daripada tahun 80-an, 90-an, 2000, semua tu dia sebut macam mana telah kembali penjajah tinggal kepada kita, masalah irqi, masalah saqafah, masalah ilmu dan sebagainya. Kemudian dia sebut tentang itulah bentuk penjajah, dan dia sebut kata tinggal di antara syarat yang paling penting untuk penjajah meninggalkan Malaysia ni adalah untuk kita mengiktiraf dan mengambil orang-orang Cina dan India sebagai warga negara Malaysia. Itu lebih kurang dalam 3 ataupun 2 muka surat yang pertama. 2,5 muka surat yang pertama dia menyentuh berkaitan dengan perkara tersebut. Kemudian dia masuk di bawah tajuk As-Sira' Ad-Dakhili li Hukumah Al-Markaziyah. As-Sira' Ad-Dakhili, pertembungan dalaman bagi kerajaan pusat. Dia cerita tu. Dia pun cerita, dia sebut dalam surat tu ya, kalau tuan-tuan tengok secara umumnya ada, saya tidak ada keahlian dalam bidang bahasa Arab, dan sudah tentu orang-orang yang berkeahlian memberi macam-macam komentar. Ada yang sebut kata komentarnya dia dalam bentuk yang tak tersusun. Tapi kalau tuan-tuan biasa dengan buku Tok Royadi, contoh dia kalau dalam buku bahasa Arab ni adalah min kharitatit tariq ila quta'it tariq. Itu di antara buku yang dia tulis. Dan kalau tuan-tuan biasa baca buku ni, orang yang biasa dalam bahasa Arab, secara bila kita baca surat ni ataupun artikel ni, secara automatik kita akan yakin, kita akan percaya, dan kita akan mengaku bahawa surat ni ataupun artikel ini memang ditulis oleh Haji Abdul Hadi Awang. Pasal apa? Lenggoknya bahasa sama. Dan kalau tuan-tuan biasa, sebab tu saya lepas maghrib tadi saya cuba tengok beberapa ucapan yang telah disampaikan dalam bahasa Arab. Raghma adalah bahasa istilah yang sering digunakan oleh beliau,
Dan kalau tuan-tuan tengok dalam buku surat ni juga banyak digunakan kalimah rahmah. Lenggok bahasa dia memang lenggok Haji Abdul Hadi Awang. Memang lenggok biasa. Sebab tu saya tengok tadi kalau orang rajin sebut kata kan dalam RTM baru ni ada cerita berkaitan dengan bila dia ditanya soalan lain jawab tanya lain jawab lain. Saya tengok tadi dalam, kalau tuan-tuan nak tengok lagi boleh juga dalam posting Haji Razman Zakaria Pesuruhjaya Pahang Perak mengucapkan tahniah, dan di sana dia sertakan dengan satu video satu temu ramah dengan televisyen Jazair, televisyen Algeria. Dia berlaku benda yang sama lebih kurang bila pengacara tanya apa yang kita boleh ambil manfaat daripada perkembangan politik dan juga ekonomi di Malaysia. Tapi tuan-tuan akan tengok jawapan dia berlainan. Jadi biasa, ini satu benda yang biasa bagi Ustaz Hadi Awang. Ini adalah benda yang biasa, benda yang kita duk biasa dengan dia. Okey, istilah tajuk yang dia masuk tu adalah tajuk As-Sira' Ad-Dakhili, dan dia mula cerita daripada awal sampai hujung. Dia cerita tentang apa yang berlaku selepas keputusan pilihan raya yang terakhir, yang dia sebut telah dimenangi oleh Pakatan Harapan. Dalam surat tersebut, dalam artikel tersebut, dia menggunakan perkataan Pakatan Harapan dalam bahasa Arab. Kadang-kadang dirujuk dengan Al-Jabahah, Al-Amal. Kadang-kadang dia guna kalimah Iktilaf ataupun Tahaluf Al-Amal. Itu istilah dalam bahasa Arab. Tapi kedua-duanya difahami bahawa dia merujuk kepada Pakatan Harapan. Jadi dia menyebut telah dimenangi oleh Pakatan Harapan yang dianggotai oleh parti PKR, yang ada sebahagiannya orang Islam, tapi Islam ni adalah Islam sekular, dan sebahagiannya adalah orang Cina dan India, dan kebanyakan Cina dan India ini daripada kalangan Kristian. Dan juga DAP, ada yang dia guna dal alif ba, ada yang dia guna dal alif ba. Dia kata ini juga DAP ni juga parti yang majoriti mereka adalah Cina, dan Cina ni pula kebanyakannya beragama Kristian. Itu dia sebut. Dan juga Hizbul Amanah Al-Watani, parti amanah negara yang dianggotai oleh golongan yang nak kepada Islam, Islamiyin, tapi mereka ni liberal. Itu yang dia sebut. Mereka telah menang. Bila mereka telah menang, maka hawalna, kami dah bercuba untuk bertemu dengan Dr. Mahathir Mohamad. Pasal apa nak jumpa dengan Dr. Mahathir Mohamad? Kerana Dr. Mahathir Mohamad ni satu orang yang ada sifat kebangsaan yang tinggi, dan seorang yang cukup nak mempertahankan agama Islam yang mulia ini. Dan sebut itulah dia puji Dr. Mahathir, dan dia telah berjumpa. Dr. Mahathir bersetuju untuk dia terus memperbaiki kerajaan daripada dalam, dan minta PAS untuk duduk di luar supaya PAS memperkuatkan barisan ahli parlimen Islam. Dia cerita apa yang berlaku selepas itu tentang Kongres Bersatu, Kongres Penyatuan Ummah yang dibuat di stadium tu. Dia kata itu juga hasil daripada kerja PAS yang PAS atur bersama dengan UMNO dan sebagainya. Itu yang disebut di sana. Kemudian sampailah kepada hak kemuncaknya, dia nak cerita macam mana berlakunya pembentukan kerajaan baru ni. Kerajaan baru yang dia namakan dalam risalah dia ni sebagai Harakah Al-Islah As-Silmi, gerakan reformasi secara damai. Dia kata laisa, ada dah orang tegak kata sebenarnya bukan walaisa tapi walaisati. Walaisa bil inqilab was thawrah. Dia bukan rampasan kuasa, dan dia juga bukan sebagai revolusi. Tajuk dia tu. Jadi di hujung dia tu dia mula nak sebut apa dia alasan dia. Alasan dia kerana tadi, kerana adanya penglibatan parti amanah yang Islam liberal, adanya penglibatan DAP yang kebanyakannya adalah Nasara, ada penglibatan Parti Keadilan Rakyat, Hizbul Adalah, ataupun istilah yang lain disebut Firqah Anwar, yang ini semua adalah terdiri daripada kelompok Islam sekular, kalau yang Islamnya, dan yang bukan Islamnya kebanyakannya adalah Kristian. Okey. Saya simpulkan macam ni, tuan-tuan. Sahabat-sahabat sedang menyiapkan terjemahan ni.
Kita akan sebar mungkin terjemahan ni selepas ni, dan kita boleh baca macam mana surat ini penuh dengan keserabutan bagainya. Saya simpulkan macam ni. Dalam surat ni, dalam artikel ni, dia ada tiga perkara yang dia sebut. Bahagian yang pertama saya sebut tadi, dua setengah muka surat tu, itu adalah mukaddimah, dan dia cerita tentang negara kita dijajah oleh British apa semua, itu tak apa. Tapi selepas itu bila dia mula dengan tajuk Sirah Ad-Dakhili, pertembungan dalaman, maka pada waktu itu dia mula dengan, saya simpulkan macam ni, dalam surat itu penuh dengan satu prasangka jahat, prasangka yang cukup jahat. Dia sebut tentang Anwar Ibrahim, kami tak boleh terima Anwar Ibrahim kerana Anwar Ibrahim seorang yang buruk akhlak, buruk sirahnya, buruk kehidupannya, dan buruk moralnya, kami tak boleh terima sebagainya. Itu yang disebut oleh prasangkanya juga. Bila dia menyebut kata unity government, itu ditaja oleh Pakatan Harapan. Bila Pakatan Harapan berasa dah tak boleh dapat sokongan, yang dia kata dia telah mendapat sokongan majoriti, dia kata, dan dengan kerja buat daripada parti PAH ni, PAH telah berjaya mendapat sebanyak 133 kursi. Dia kata 133 kursi. Allah alam kok benar, sebahagian daripada Barisan Nasional dan kenyataan-kenyataan yang sebelum ni pun menyebut kata sebenarnya bukan 133, hanya 114. Ada yang kata macam tu, dan ya itu kita tengok legali lah, kita tengok bila apa yang berlaku dalam sidang parlimen seterusnya. Cuma dia kata di situ, dia prasangkanya cukup tajam terhadap Anwar Ibrahim, terhadap Parti Amanah, dan terhadap DAP. Jadi dia bina satu bentuk, dia nak bina persepsi seakan-akan tiga parti ini adalah parti yang nak bagi menjahanamkan Islam, dan parti nak meletakkan Islam ke tepi. Dia sebut tentang perhimpunan ISED yang telah diusahakan oleh mereka, dan akhirnya dia kata apa yang nak dibawa oleh Pakatan Harapan ni adalah gagal. Okey, itu yang pertama, penuh dengan prasangka terhadap peribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahkan prasangka terhadap parti-parti lain, termasuk dia sebut tentang kelemahan Parti Bersatu. Dia sebut Parti Bersatu ni pun parti yang cukup lemah, parti yang kecil, parti yang tak ada prinsip, parti yang baru sangat datang dan sebagainya. Itu kalau saya buat kesimpulan, itu saya buat kesimpulan. Kalau nak sebut apa isi dia isi dia adalah penuh dengan prasangka. Itu yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau tuan-tuan tengok, sebahagian daripada perkara yang dia sebut tu adalah bohong dan fitnah. Dan yang lebih bermasalahnya, fitnah itu bukan hanya melibatkan beberapa pihak yang kecil-kecil ni. Dia kata sebagai contoh, dia sebut dalam tu, dan tuan-tuan boleh tengok dalam FB saya dah terjemah bahagian itu, fakrah itu, perenggan itu. Dia menyebut kata Pakatan Harapan ini dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ditaja, disokong oleh Singapura, disokong oleh negara-negara Eropah, disokong oleh Amerika. Bahkan dalam panggilan yang lain dia menyebut kata bahawasanya kedutaan Amerika telah jumpa dengan dia secara mujamalah, jumpa secara sekadar main-main begitu, bermuka-muka, jumpa dengan dia untuk menawar kepada dia bagi menyertai kerajaan ini, bagi menyertai kerajaan yang akan dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dia sebut secara strateginya diatur oleh pihak barat, pihak pelbagai kedutaan-kedutaan barat. Secara strateginya duitnya ditaja oleh pihak ini, dan juga medianya juga ditaja oleh pihak barat sebagainya. Ini satu tuduhan yang cukup berat. Ini tuduhan yang cukup berat. Jadi isi surat tersebut penuh dengan prasangka, isi surat tersebut penuh dengan fitnah, pembohongan dan pendustaan. Di hujung surah pula lah, duk biasa dengan tadabbur. Di hujung surat tersebut juga dia sebut, dia kata
kerajaan ini dibentuk dengan musanadah, dengan bantuan, pertolongan, sokongan padu dan penuh yang diberikan oleh rakyat. Macam mana boleh oleh rakyat sedangkan dia kalah dalam pilihan raya? Itu tak apa lagi. Oleh raja, dia sebut wassalatin, dan oleh raja. Dia tuduh raja, seakan-akan raja juga berada di belakang muamarah ini, di belakang permainan ini, di belakang apa yang sedang mereka buat ini. Ini satu saya sebut kata tuduhan yang cukup besar. Prasangka, tuduhan dan fitnah. Dan yang ketiga, ya ini kita anggaplah kata mungkin dia terlupa, mungkin ialah kurang seorang-seorang tulis surat ni seorang-seorang ke macam mana, Allah alam. Ada beberapa fakta yang langsung tak tepat lah, langsung tak tepat. Contohnya dia sebut kata dia keluar daripada Pakatan Harapan. Kita pun tak pernah teringat, baru 4 tahun Pakatan Harapan ni, kita pun tak pernah teringat dia masuk bila. Dia kata dia ambil tindakan untuk keluar daripada Pakatan Harapan pasal tak bersetuju kerana prinsip-prinsip asas perjuangan PAS ini tidak. Kita pun tak tahu sebenarnya dia keluar bila. Masuk pun tak pernah, macam mana nak keluar? Itu kita anggap kita maafkanlah. Maksud itu mungkin kesilapan fakta kadang-kadang kerana terlalu nak tulis laju dan sebagainya, wallahu alam. Dan ada juga yang tak tepatnya dia sebut kata kerjasama, dia pernah bekerjasama dengan DAP sejak daripada tahun 1999 sampai 2012. 2013 dalam pilihan raya masih bekerjasama. Dia bekerjasama dengan hantu raya mana? Itu contoh. Tapi itu kita anggap kata itu sekadar lupa dia lah, kita maafkanlah. Itu biasa-biasa lah, itu mungkin lupa. Tapi yang beratnya tadi ni, satu prasangka dia yang cukup dahsyat. Prasangka dia yang cukup dahsyat. Untuk apa? Kalau surat ini perlu disebut dalam bahasa Arab, untuk apa? Pergolakan dalaman dan dendam peribadi dia kepada Datuk Seri Anwar itu perlu disebarkan kepada Timur Tengah. Untuk apa? Dan demikian juga tentang kalaulah ada muamarat, ada perancangan belakang dan sebagainya dengan beberapa pihak yang disebut, untuk apa dia sebut secara terbuka begitu dan nak disebarkan? Ini adalah politik dalaman, politik dalam negeri kita. Kita perlu mengurus dengan cara mengurus kepelbagaian, mengurus pandangan dan sebagainya dan mengikut peraturan. Dia pun sebut dalam tu, dia kata kononnya dia juga nak menubuh sebuah kerajaan demokratik, kerajaan demokrasi berparlimen. Dia sebut macam tu. Tapi hakikatnya tuan-tuan boleh ulasnya. Jadi apa yang saya nak ajak untuk tuan-tuan tengok, secara umumnya dia panjang tu ada setengahnya itu adalah sekadar dia menggunakan istilah bunga bahasa. Contoh dia kata pada pagi mereka nak berjumpa dengan Agong tu, Agong panggil fardan seorang-seorang untuk jumpa, untuk liqa syafahi, untuk bertanya sendiri nak pilih siapa dan sebagainya tu. Itu dia sebut kata panggil untuk jumpa seorang-seorang, kemudian masuk jumpa pagi yang sama. Dia kata pemimpin Pakatan Harapan ni pergi jumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemimpin Pakatan Harapan pergi jumpa dengan Dr. Mahathir Mohamad, dan pada waktu itu ia berkuna bukaa ikhwata Yusuf, mereka menangis macam mana menangisnya adik-beradik Nabi Yusuf. Tu sekadar bunga bahasa tu lah, itulah yang jadi panjang sikit tu, yang jadi panjang. Tapi konten dia, isi dia itu ya, satu prasangka buruk terhadap peribadi Datuk Seri Anwar, terhadap Parti Amanah, terhadap DAP, dan ini nak menghancurkan agama, nak menghancurkan bangsa, nak menghancurkan negara ini, nak muamarah dan sebagainya. Kemudian fitnah terhadap Pakatan Harapan dan parti-partinya, juga fitnah kepada beberapa kedutaan asing. Dan ini ada satu masalah dalam hubungan diplomatik. Tapi dia itulah yang berlaku. Dia sebut kata berlakunya perancangan dan juga pembiayaan dana dan juga perancangan strategik yang dibuat oleh pihak-pihak kedutaan asing di Malaysia. Itu adalah satu tuduhan yang cukup besar. Dan yang ketiganya adalah isi-isi kandungan yang tidak tepat, yang saya sebut tadi. Hak tu kita letak biasa-biasa begitu saja, kita letak di tepi sat. Cuma dua perkara yang cukup besar ni adalah satu prasangka, dan yang keduanya adalah tentang fitnah ini. Tuan-tuan, itu isi kandungannya. Yang ketiga, pasal apa? Apa perlunya? Orang kata, pasal apa hampa duk bangkit hampa duk bangkit perkara-perkara ni? Pasal apa hampa nak ingat? Apa masalahnya dia nak tulis? Mungkin orang sebut lagu tu. Kita kata macam ni. Pasal apa? Kita sebut kata surat tu
apa-apa perlu dinafikan oleh mereka ataupun bagaimana, itu adalah urusan pihak mereka. Tapi artikel tersebut penuh dengan prasangka, dan apabila tersebar artikel tersebut, dia akan membina persepsi yang tidak baik, penuh dengan fitnah, dan akan terkena kepada ramai pihak. Itu sebab kita bangkit. Itu sebab kita mula jawab dan kita nak tunjuk tentang apa yang mereka buat demi untuk menghalalkan usaha mereka, kerja buat mereka bagi mengambil kerajaan secara tebuk atak. Bagi mengambil kerajaan secara tebuk atak. Jadi itu puncanya. Itu sebabnya. Dan kerana itulah kita bangkitkan. Kerana itulah kita sebut, dan kerana itulah kita nak bagi rakyat semua kenal wajah mereka, dan mereka cuba untuk mempengaruhi dunia. Cuba nak mempengaruhi dunia, seakan-akan nak bagi tahu kata apa yang sedang berlaku di Malaysia ini dia bukan benda biasa-biasa, tapi Pakatan Harapan ini sedang bermuamarah, sedang buat satu perancangan jahat dengan dikuasai oleh Zionis, oleh gerakan Permission, dan juga oleh negara Amerika, Singapura dan Eropah. Ini cukup bahaya. Ini sebabnya kita bangkit, dan kita nak ajak tuan-tuan sekalian untuk hantar mesej yang cukup jelas. Ya, satu perancangan apa yang kamu nak buat dari segi politik je, satu pasal, tapi jangan kamu bina secara fitnah dengan memburuk pergeseran dalaman masalah negara kita. Jangan kita jadikan dia sebagai asas untuk menjahanamkan citra dan nama baik orang lain, hantar ke seluruh dunia dan sebagainya. Dan ini adalah satu, sekali lagi saya sebut, satu muamarah yang cukup jahat, yang buat masalah. Kita yakin kata di atas nama yang dibawa oleh Abdul Hadi bin Awang Muhammad, Rais Al-Hizbul Islami fi Malaysia. Itu cerita. Tuan-tuan, pimpinan kita pergi luar negeri, pimpinan Pakatan Harapan dan secara khususnya pimpinan amanah, kita jumpa dengan parti-parti di luar negeri. Mereka tahu tentang apa yang sedang berlaku di negara kita Malaysia. Saya ingat 2 bulan lepas, ataupun lebih sikit, 2 bulan, awal bulan 1 hari itu, saya bersama-sama dengan pengarah Hal Ehwal Syariah Negeri Selangor dan juga pengarah Hal Ehwal Syariah Negeri Perak, Parti Amanah, Ustaz Nazriddin Perak dan juga Ustaz Azrul Hakim Selangor. Kita pergi ke, dan juga bersama-sama dengan CEO Akademi Nunji, kita pergi ke Maghribi. Di Maghribi kita buat lawatan ke Harakah At-Tauhid, kita buat lawatan kepada Parti Al-Islah yang memerintah, yang menjadi parti pemerintah sebagainya, dan mereka adalah parti Islam, gerakan Islam. Mereka bertanya kepada kita tentang perkembangan Malaysia, dan kita tak pernah sebut perkara-perkara yang untuk nak sebut tentang keburukan PAS ke, nak sebut kata tak, itu bukan. Ya, kita bertemu dalam negeri, kita pakat-pakat ada fikrah kita pakat-pakat ada stand kita pakat-pakat ada pegangan kita, dan kita semua duduk di dalam negeri kita. Mai kita bertemu dalam negeri, jangan menyebarkan dan menyusahkan orang untuk berfikir tentang kita. Jadi saya nak simpulkan macam ni, tuan-tuan, sekadar yang saya baca. Dan untuk masa ni, saya kata berdasarkan surat yang kita dapat daripada pelbagai sumber, dan surat yang seumpama itu, yang saya sebut awal tadi, ada yang bertanya tentang kesahihan maklumat, dan ada yang bertanya tentang minta untuk diterjemah dan sebagainya. Tuan-tuan, sekadar ini saya nak sebut kesimpulannya. Dia betul-betul seakan-akan dia duduk dalam gua, dia duduk sorang-sorang, dia fikir apa yang dia nak fikir, dia kata apa yang dia nak kata, kemudian dia bawa untuk sebar ke luar negeri supaya semua orang seakan-akan membina persepsi yang sama terhadap kerajaan lama, kepada Pakatan Harapan, kepada kerajaan yang terpilih, yang menang tapi tidak memerintah. Dia nak bina seumpama itu. Dan sudah tentu secara psikologinya, saya rasa Allahu a'lam, mungkin pada waktu itu dia rasa kata tak keruan bila kerajaan dia ini dipertikaikan orang lain secara umum. Apabila diambil di tengah penggal, bukan dalam parlimen, bukan melalui pilihan raya, dan melalui satu konspirasi jahat dan sebagainya, sudah tentu orang akan sebut kata ini adalah rampasan kuasa. Ini adalah rampasan kuasa.
Cuma mungkin dibuat secara teliti dan berundang-undang. Orang sebut kata ini adalah satu yang bukan kerajaan yang demokratik, bukan kerajaan yang dipilih secara demokrasi. Itu orang sebut. Jadi untuk memulakan itulah, untuk menjaga kononnya itu mungkin, maka dia sebut kata sebenarnya ini adalah, dia nak membentuk persepsi dengan menyebut seakan-akan ini bukan adalah kerajaan pintu belakang, ini bukan rampasan kuasa, bukan inqilab, dan ini bukan revolusi dan sebagainya, tapi ini adalah satu harakah al-islah, satu gerakan reformasi. Gerakan reformasi. Reformasinya di mana? Jadi tuan-tuan, kesimpulannya tindakan seterusnya akan dilihat oleh pelbagai pihak untuk melihat perkara ini. Datuk Panglima Perang mana ni? Masuk juga. Datuk Panglima Perang. Kita tindakan seterusnya akan ada, insya-Allah. Tindakan seterusnya macam mana yang kita nak urus dan managekan isu ini. Cuma untuk setakat ini kita nak sebutkan kepada tuan-tuan sekalian, demikian apa yang mereka buat, dan ramai yang disahkan oleh ramai orang. 2-3 bulan lepas, tuan-tuan masih ingat ada satu audio yang viral berkaitan dengan pertemuan dengan seseorang bertemu dengan Presiden PAS, dan dalam pertemuan tersebut dia telah menyebut sebahagian daripada perkara yang disebut dalam surat tersebut ataupun dalam artikel tersebut juga disebut ketika mana pertemuan dengan pembawa ataupun orang yang bertemu dengan dia, dan audio dia telah viral yang dia menyebut kata dia dapat maklumat daripada CIA dan sebagainya. Dia dapat sebut kata maklumat dia dapat daripada CIA, dia dapat daripada pelbagai pihak dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, untuk sekatlah kita nak sebut kata itulah yang mereka buat. Mereka cuba nak menjahanamkan nama baik kita, mereka cuba nak musnahkan nama baik kita, mereka nak hancurkan kita semau-maunya nama baik kita, dan sebab itulah mereka pilih untuk hantar kepada untuk keluar, dan aksesnya adalah berbahasa Arab. Adapun untuk para walaun ni, mereka tengok-tengok ada bahasa Arab, tulis pula yabkuna buka ikhwatu Yusuf. Mereka rasa kata berhujah tak kira sangat dah lah. Walaupun macam kita sebut tadi, sebenarnya dia penuh dengan prasangka, dia penuh dengan fitnah, dan dia penuh dengan benda-benda yang tidak berfakta ataupun kesilapan fakta dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kita sebut benda ni secara umumnya, kita viralkan dulu hari ini untuk nak tunjuk tentang inilah dia wajah mereka, yang mereka sebut kata mereka nak memperjuangkan Islam, yang mereka sebut kata mereka adalah sebuah parti yang demokratik, tapi dalam masa yang sama mereka menunggang dan menggunakan ruang dan peluang yang ada ini untuk menconteng arang di muka orang lain. Jadi lebih kurang macam tu tuan-tuan. Kita dari mana masa ke semasa, tuan-tuan ikuti, kita akan sebut lagi tentang perkara ini. Dan untuk Ustaz Abdul Hadi Awang, kita ucapkan tahniah kerana dilantik sebagai duta tanpa kedutaan. Mudah-mudahan boleh berjalan, mudah-mudahan boleh keliling lagi negara-negara Timur Tengah ni, dan